Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, sesi bicara profesional pada hari ini diteruskan dengan menjemput Tuan Haji Rohisan bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Dasar Pentaksfiran Lembaga Peperiksaan Malaysia, untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis, yang berusaha, semua ketua penolong pengarah kanan, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, semua penolong pengarah, semua ketua-ketua pegawai pendidikan daerah, timbalan pegawai pendidikan daerah, pegawai SIP, pegawai SISC PPD, wakil MPSM, MGB, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Okey, untuk sebenarnya Dato' Azam telah meringankan beban saya lah. Kan dah banyak 1 jam dia bercakap, maka saya nak jelas, nak kongsi maklumat dengan tuan-tuan ni, maklumat yang lebih ringan dululah. Okey, tuan-tuan jangan stres, kan? Saya nak bagi mungkin situasi luar negara, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, okey, ini mengikut kajian, ini dalam negara dulu, kajian berkaitan dengan integriti. Kajian integriti berkaitan dengan golongan-golongan di Malaysia ini, golongan manusia dan jenis pekerjaan di Malaysia pada tahun 2005, bukan tahun 2023, kan? 2005, maksudnya 18 tahun yang lalu. Kita tengok, yang paling tinggi adalah yang golongan yang dipercayai, kan? Kita tengok siapa yang dipercayai. Doktor, kan? 72% masyarakat Malaysia percaya kepada doktor. Doktor kata ni tak lama dan cik ni 3 bulan lagi dah habislah riwayatnya, kan? Yakin, risau, balik tak boleh tidur, yakinnya pada doktor, kan? Yang kedua, guru. Saya percaya semua dalam dewan ini adalah orang diji, kan? Masyarakat percaya kepada guru, kan? Ini 2005, sebelum pelaksanaan PBS. Sebelum pelaksanaan PBS fasa pertama dulu. Tapi dah pelaksanaan PBS, rasa integriti guru tak tahu kat mana, kan? Yang ketiga, profesor. Profesor tuan-tuan, dia pun guru juga, kan? Tetapi guru di sekolah lebih dipercayai, kan? Macam kita belajar Quran lah, masyarakat percaya kepada guru-guru Quran. Dia tak ada ijazah pun, dia tak ada diploma pun, tapi kita yakin apa yang dia ajar, kan? Tokoh agama, lebih genah daripada guru, kan? Kita tengok lagi ahli sains, hakim, 2005 hakim. Tengok lagi pembaca berita, banyak yang tak betul, kan? Berita ni banyak yang tak betul, kan? Penulis rencana, banyak yang kelentong. Pegawai Kesatuan Sekerja, ada di sini tak? Ada? Ini 2005. Kan?
Teruk daripada Kesatuan Kerja, Sekerja. Pegawai kerajaan, pegawai JPM, PPD, mungkin duduk sini kot. Ada ego, tak ngaku. Tak apa. Okey. Mungkin jabatan lain kot. Orang biasa, ni yang banyak di kedai kopi ni main jam ni. Menteri, teruk kan? Menteri. Tengoklah 2005, 2023 tak tahulah. Adakah ke bawah lagi Allah? Ketua perniagaan, ni multi level apa ni? Kan? Ni memang klientel lebih. Dia pakai kereta besar tapi income tak banyak mana pun. Nak cari orang bawah. Yang paling teruk orang politik, tuan-tuan. Ada orang politik sini, terimalah hakikat ini kan. Ini maksudnya saya nak tunjuk tuan-tuan, kajian menunjukkan bahawa guru ni merupakan di antara paling dipercayai, top 2 dipercayai di Malaysia. Kan? Jadi kita hargai kepercayaan masyarakat terhadap apa kerja buat kita. Kan? Tuan-tuan, integriti, kalau saya nak ambil contoh di Bihar, di India. Kalau kita tengok pada tahun 2015, tuan-tuan, calon dia satu peperiksaan 1.4 juta. Kita satu peperiksaan pusat macam SPM 400, 3,000, 400, 5,000. Kan? Dulu masa 2005-2004 calon SPM satu kohort lebih daripada 500,000. Tapi sekarang ni calonnya makin berkurang. Apa maknanya, tuan-tuan? Maksudnya kadar kelahiran rakyat Malaysia makin berkurangan. Betul? Penduduk bertambah tapi dengan kadar yang sedikit. Kan? 2005 dulu sampai 550,000 calon. Sekarang dah 403,000. Calon SPM tahun ni 403,000 saja. Kan? Dia ada 80,000 pusat peperiksaan. Malaysia 3,300 je pusat peperiksaan untuk SPM. Kan? Tetapi ya Allah, itu dalam dewan tu berapa 2 tingkat. Polis tak boleh kawal. Abang, ayah, adik panjat dewan peperiksaan untuk bagi nota. Ini kita bersyukur Malaysia tak sampai macam tu kan. Kan? Ni nota yang dilempar dah dia gumpal-gumpal, dia lempar masuk ikut tingkat tadi. Kita tak adalah sampai macam tu, tapi kita jangan jadi macam ini. Kan? Dia kumpul dalam plastik tu nak bagi pada calon dalam. Calon tu adik dia, kakak dia. Kami pernah terima laporan Linus. Ada sekolah melaporkan 100% menguasai Linus, 98% menguasai Linus. Tapi apabila kami pergi ke sekolah itu, ramai yang tidak menguasai Linus ini. Apa yang berlaku? Kalau kita pergi tanya, ini siapa yang buat laporan macam ni? Kami diarahkan supaya buat 100%. Siapa yang buat macam tu, bertobatlah. Betul, tuan-tuan. Jadi apabila kami terima data, kami anggap okey. Jadi kalau dasar yang KPM buat berdasarkan data-data yang sekolah hantar, dasar yang tak betul berpunca daripada pengukuran yang tak betul. Tuan, kena bagi yang ori, tuan-tuan. Jangan takut. Kan? Yang ini punca kuasa kepada pemerkasaan PBS. Yang ini kita laksanakan tahun 2010. Tahun 20 sebelum kita buat pemerkasaan PBS, sebelum pemansuhan UPSR dan PT3, dalam mesyuarat saya bagi tahu menteri di Kota Baru. Masa tu mantan Menteri Pendidikan Dr. Razi Gidin. Dia tak tahu benda ni. Saya tunjuk benda ni. YB, kita tak boleh ubah sewenang-wenangnya PBS ni.
sebab diluluskan di peringkat jemaah menteri pada tahun 2010. Oh, ya ke? Tak boleh macam tu. Kalau kita ubah, kena masuk lagi jemaah menteri. Yang ini dah diluluskan. Bukan diluluskan oleh KPM, bukan diluluskan oleh pengarah perpesaan, tapi jemaah menteri. Yang ini. Sebab itu tuan-tuan, ini kita kekalkan. UPSR berada di sini. Di sini ya, bukan di sini. PT3 berada di PBS. UPSR berada di sebelah sini. Kan? PT3 berada di sini. Pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat itu bermakna kerjasama di antara lembaga perpesaan dan sekolah. Tanggungjawab bersama. Tapi sekarang ini PT3 tak ada, bermakna PP ni tak ada lah. Bukan tak ada, ada. Kerja khusus, projek di peringkat menengah atas tu, tingkatan 4, tingkatan 5, itu pentadbiran pusat. Masih ada, walaupun PT3 dah dimansuhkan. Kan? Cuma penekanan hari ini ialah berkaitan dengan PBD. PBD. Itu kerja buat kita selama ini kan. Dan ujian akhir berada di sini. Peperiksaan akhir tahun berada di sini. Ini kita penekanan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang di PBD. Ini komponen PBS. Kan? Dan dari segi pemerkasaan PBS pada sesi ini kita nak beri autonomi. Sebenarnya autonomi kita beri lama, tetapi autonomi itu kita ragu daripada guru. Sebab guru tuan-tuan, kita semua ini, kerajaan Malaysia dah iktiraf kita sebagai guru yang profesional. Ada degree, ada sarjana, ada PhD. Kan? Kita percaya kepada guru. Kan? Yang inilah tuan-tuan. Okey. Yang ini format dalam PBD, ini yang cikgu sentiasa buat. Setiap hari cikgu buat. Kan? Kita mengajar dulu ini yang. Dan Piramli dah lama tunjuk PBD. Sekolah dewasa. Yang sudah kata sarkas. Dia yang cikgu urus tanya, ini huruf apa? Ini alif, ba, ta. Itu PBD. Dan dalam Pendekar Bujang Lapuk juga yang Tok Guru Master apa tu? Mambang apa tu? Mama Tanah Mama. Itu pun PBD. Dia sebut Sudin Ramli Sudin Salim kan. Kemudian dia suruh seorang-seorang baca apa yang disebut. Itu juga PBD. Ini pentadbiran formatif. Kan? Cikgu apa tu? Cikgu Syahari. Hari-hari apa tu? Main bola. Itu pun PBD. Betul tak? Itu PBD. Latihan harian. Tugas semua tu yang kita dah buat. Kan? Dan kena ingat PBD ini bukan hanya kognitif. Kan? Ada berkait dengan sikap, ada berkait dengan psikomotor, akhlak dan sebagainya. Percakapan kalau dalam bahasa kan 4, tak kira lah bahasa pun, membaca, menulis, apa lagi, mendengar, bertutur. Kan? Budak ini boleh bercakap dengan baik. Macam mana kita nak tengok evidence? Tuan-tuan pergi ke sekolah SIC. Macam mana kita nak tengok budak boleh bertutur dengan baik? Evidence-nya di mana? Jangan nak tengok evidence boleh bercakap, pergi tengok buku dia. Tak betul. Nak tengok murid itu yang bercakap. Buktinya murid itu. Pergilah tanya murid itu, bapak kerja apa? Bapak kerja NGO, murid kata. NGO apa? Noreh kata orang. Kan? Maksudnya budak, itulah evidence budak boleh bercakap. Kan? Mak kerja apa? Mak kerja GRO. Terkejut. Apa tu GRO tu? Gunting rambut orang. Apa maknanya budak ini? Ni kita nak cari evidence semua dalam buku dan semua bertulis. Tak betul. Kalau ustaz pergi kat sekolah, nak tengok budak ini boleh mengambil wuduk dengan betul, solat dengan betul,
Cikgu, kalau kita hari ni kita nak buat amali wuduk, amali solat, jangan sebut macam tu. Budak akan terkejut. Tambah-tambah dia nak ambil video, buat video. Kesian budak. Kita buat secara tak formal, kan? Okey, jom kita pergi solat Jumaat Zuhur. Nak solat tu mesti kita tengok dulu dia ambil wuduk tak. Kalau betul, okey lah. Kalau tak betul, kita tegur. Itu aja. Kalau dah betul, boleh bagi TV tak? Tak semestinya one by one kita kena taksir. Budak boleh bercakap, kita tengok dalam kelas ni boleh bercakap. Kalau kita nak uji, panggil ke depan. Oh, kecut budak tu. Budak ini, seorang budak ini dah wakil sekolah dalam bahas di peringkat PPD JPN. Saya nak uji awak boleh bercakap dengan baik tak? Itu yang berlaku, betul tak? Jangan macam tu. Begitu juga dalam kerja, saya tengok awak boleh berlari. Budak tu berlari daripada crane punya loceng tu. Nak pergi kerja, berlari budak tu. Nak uji kepala bapak pun. Itu yang menjadi sebenar, yang menjadi tekanan kepada kita sebab kita tak faham, tuan-tuan. Benda tu, evidence tu bersepah. Betul tak? Ini tugas kita. Ada seorang ustazah di Penang. Saya bercakap dengan seorang pensyarah di USM. Dia berborak dengan saya. Haji, dia kata, saya ni saya rasa terbeban sikit. Kenapa, doktor? Seorang ustazah di sekolah anak saya ni, sekolah rendah. Sekolah rendah, tahun 6 mana dia. Dia bagi satu senarai semak pada saya untuk taksir anak saya di rumah dalam konteks pendidikan Islam. Contoh, bangun pagi, anak solat subuh tak? Boleh ambil wuduk dengan betul tak? Solat betul tak? Boleh baca Quran tak? Mentempati masa tak? Sebenarnya patut itu kita kongsi dengan ibu bapa, tuan-tuan. Sebab PBS adalah tanggungjawab bersama ibu bapa dan guru, bukan 100% pada cikgu. Betul tak? Baru dia tahu anak dia. Barulah ustazah bagi anak cik ni tak boleh baca Quran lagi, tajwid berterabur. Baru dia tahu, oh betul lah apa yang ustazah cakap, kan? Okey, maka ini yang kita buat dan ada pelaporan 2 kali setahun. Yang ini cikgu pun dah buat. Ada peperiksaan bulanan, peperiksaan penggal, peperiksaan akhir tahun. Cuma peperiksaan akhir tahun ini kita tukar nama kepada ujian akhir sesi akademik. Yang benda sama je, kita tukar nama dan kita tambah baik. Boleh, tuan-tuan? Dua-dua ini ada pelaporan. Ini dalam TV, ini juga adalah TV. Boleh faham setakat tu? Okey. Ini, tuan-tuan, murid-murid kita di sekolah macam inilah. Bukanlah macam gajah ni, tak. Ini analogi, kan? Murid-murid kita ini ada pelbagai kehebatan, dan kehebatan itu tak sama dengan seorang pelajar dengan pelajar yang lain. Betul tak? Ada budak hebat kognitif, kritis pemikirannya, kan? Ada budak hebat dari segi seni, boleh menyanyi, boleh main muzik, kan? Ada budak hebat psikomotornya, wakil sekolah dalam sukan badminton dan sebagainya, takraw dan sebagainya. Betul tak? Jadi kita nak meletakkan, kalau peperiksaan itu untunglah bagi murid yang hebat kognitif. Betul tak? Jadi sebab itu kita buat PBS, ada 4 komponen itu kita boleh taksir semua. Contoh dalam konteks ni, kamu semua kena panjat pokok. Kawan ni senyum lah, panjat pokok. Ya, kawan dalam balang ni. Itu maksud, kan? Jadi dengan kaedah ini kita boleh, dengan pelbagai kaedah kita boleh taksir semua. Ada? Ini satu. Ini supaya kita tak syok sendiri. Kita rasa kita hebat. Tapi sebenarnya kalau kita turun ke bawah, tengok,
kita jangan syok dengan kaedah kita mengajar. Sebenarnya pelajar tu hebat, tapi tak kena dengan cara saja. Mungkin kita mengajar dengan cara dia belajar, InsyaAllah dia boleh. Okay? Inilah dalam konteks ujian akhir ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cuba high stake kan. Kita bantu buat soalan dan kita lantik panel lebih kurang 10,000 orang. Sekolah rendah, sekolah menengah 10,000 orang untuk menyumbang item dalam ni. Cuma lembaga peperiksaan buat GSU dan pelaksanaan fleksibel. Cuma kita bagi tempoh. Sekarang tengah telah dilaksanakan tu. Kita kata muat turun daripada 2 hingga 8 Ogos. 2 hingga 8 Januari. 9 hingga 20 Januari cikgu takbir. Sekolah yang tetapkan kaedahnya. Nak buat dewan ke, nak buat dalam kelas ke, terserah. Tak payah ada penyelarasan dari segi pelaksanaan. Ini fleksibel. Nak lantik pengawas ke, boleh. Tapi jangan buka codi. Macam tadi kan. Okey, pelaporan deskriptif. Okey. Ini ada orang tanya sampai sekarang. Tahun 4, tahun 5, tahun 6. Semua mata pelajaran tuan-tuan. Yang 5 subjek itu KPM sediakan soalan. Sekolah rendah. Ingat, semua mata pelajaran yang 5 itu KPM bantu. Yang tak KPM tak sediakan, contohnya sekolah rendah, pendidikan Islam, pendidikan moral, apa lagi? RBT, ASK. Yang itu sekolah yang buat. Sekolah yang buat. Sebab kalau kita tak buat, dalam pelaporan dia akan 3-0. Kan? Begitu juga dengan sekolah menengah. Okey ni. Ini tuan-tuan dah faham. Yang inilah. Yang ini kalau kita tengok 20 mata pelajaran. Yang tak ada moral. Moral patutnya moral sekolah yang buat, bukan KP yang buat. Moral pendidikan muzik, pendidikan seni visual, PJK, itu sekolah yang buat. Kalau sekolah rendah, ini sahaja. Tetapi subjek lain, sekolah yang bangunkan. Ya kan? Tuan-tuan dah faham yang tu. Item disumbangkan oleh guru. Ada tak dalam ni sebagai penyumbang item? Rendah ramai. Cikgu-cikgu sekolah rendah dan menengah ramai menyumbang soalan. Dan item ini, kalau kita tengok, ada hadiah lebih hampir 100,000 dalam APR, dalam ni item. Dikawal, bukan ditengok kualitinya apabila cikgu sumbang. Dan didownload oleh sekolah. Instrumennya berbeza antara sekolah dengan sekolah. Kan? Memanglah, sebab tuan-tuan kena ingat, yang ini bukan peperiksaan pusat, bukan macam SPM dan sebagainya. Ini tarafnya rendah. Peperiksaan akhir tahun di sekolah. Jika soalan itu ada kesilapan, sekolah sendiri yang boleh betulkan. Ini ada errata lah, betul lah. Tolonglah betulkan. Tak payahlah. Ini tak ada jawapan, bagilah jawapan. Kan? Macam kita tak pernah buat errata peperiksaan akhir tahun. Berlambak ada salah dah. Buatlah. Cuma kita membantu sediakan soalan. Ada beberapa soalan tak lengkap, tolong lengkapkan. Bagi sekolah, sebab sekolah nak laporkan. Jangan jadikan high stake. Ini kan? Banyaklah tak cukup, tambahlah item sendiri tak cukup. Boleh. Kan? Boleh. Kalau tak nak juga lengkap, minta dengan SPP untuk reset my ID. Nak muat turun balik, boleh. Hubungi SPP ataupun PPD, kan? Reset balik ID tu, muat turun balik. Inilah personel. Di sekolah personel inilah yang Dr. Azhar sebut tadi, kita bagi satu ID untuk satu user. Tetapi jangan jadi pun satu ID dengan 30 user. Dia bagi semua cikgu untuk download, tak boleh.
Bagi pada seorang ataupun bagi pada beberapa orang tak apa, tetapi jangan download pada masa yang sama untuk semua subjek. Kan? Okey. Untuk sekolah menengah tuan-tuan, kami dah dalam tu ada 80,000 instrumen. 80,000 instrumen. Bukan soalan, kertas soalan tu 80,000. Inilah tuan-tuan dah tengok pun. Inilah yang paparan dalam APPI tu. SU peperiksaan akan tekan lah. Dia tekan lah mak turun satu. Ni dia tekan semua sekaligus. Sabarlah satu-satulah. Kan? Satu-satulah kan. BA mak turun tekan dahulu, mak turun dulu. Okay, simpan. Kan? Lepas tu bahasa Inggeris mak turun tengok, simpan. Dia tekan. Itu tak boleh lah kan. Pengoperasian. Tuan-tuan baca tak yang ini? Minta sekolah baca, minta guru besar pengetua baca. Dan pegawai di PPD JPN kena baca yang ini. Ini menjadi kitab utama dalam pelaksanaan. Kena faham. Kan? Dan ini tanggungjawab. Dan saya nak ulangi sekali lagi. Ujian akhir adalah part of PPD. Dan PPD ni kustodiannya ialah di peringkat negeri adalah sektor pembelajaran. Cuma SPP membantu dari segi memudahkan untuk sekolah dapatkan soalan dan dapatkan dia punya peraturan pemarkahan. Itu je. Yang lain nak marking nak apa tu di bawah kuasa SPP dan cikgu-cikgu di sekolah. Okey. Ini ada tanggungjawab SPP-nya apa? Kan? Dan calon persendirian, SPP akan menguruskan calon persendirian. Untuk maklumat tuan-tuan lah, rupanya JPA ada datang jumpa kami di lembaga peperiksaan sebab PT3 dah 2 tahun tak boleh dilaksanakan. Dan untuk tahun ini kita batal PT3. Dan sebenarnya perjawatan untuk sektor awam yang menggunakan result PMR PT3 yang setara dengannya lebih kurang 250,000 pos. 250,000 untuk jawatan apa? Pemandu. Apa lagi? Yang pakai yang putih dekat hospital tu apa? Attendant. Yang halau ahli parlimen mengarut dalam parlimen tu apa nama? Bentara. Bentara N11 tu, sebelah grade 11 tu, yang memerlukan keputusan PT3 atau PMR. Apabila dibatalkan PMR 2 tahun tak laksanakan, lebih kurang 50,000 belum disahkan jawatan. Maka JPN datang jumpa. Ada tak dia tanya? JPN tanya peperiksaan yang setara dengan PT3 atau PMR. Kita kata ada. Iaitu ujian akhir tingkatan 3. Kita buka kepada calon-calon persendirian yang nak confirm jawatan untuk pelantikan itu, kita bagi. Dan dijangka lah, JPA kata dijangka 20,000 calon akan menduduki ujian ini untuk tingkatan 3 sahaja. Bukan calon sekolah. Ini bukan calon sekolah. Calon dah veteran tadi. Anak minimal nak calon persendirian mesti berumur 17 tahun. Mesti 17 tahun. Calon sekolah nak ambil ini kan, dia kena ambil umur 17 tahun ke atas. Dan silibusnya tingkatan 3 sahaja. Ini kita jalan. Ini SPP. Okey. PPD, SPP memberi bimbingan kepada sekolah untuk melaksanakan ujian. Okey, biasa melaksanakan pengesanan instrumen yang dibuat oleh sekolah. Tengok betul tak dia buat instrumen. Bimbing cikgu di sekolah. Menyelaras perskoran
Cikgu senior tengok SJC ni apa? Skrip jawapan calon. Kan? Buat moderasi dan memantau menyelaras perekonomian dalam SPB. Dan SPB. Nanti saya tunjuk SPB ya. Ini dah buat. Yang ini sekarang ni tengah laksana kan. Apabila laksana cikgu makin dan sebagainya, sistem akan dibuka hari ini untuk SPB untuk perekonomian. Dibuka mulai hari ini sehingga 10 Mac 8 minggu kita buka sistem untuk cikgu key in TP dan skor dalam SPPB. Tuan-tuan, sebelum ini pada Ogos tahun lepas atau September, sekolah buat pelaporan secara offline. Kan habis yang tu lah. Dah tamat riwayat setiap yang hidup akan merasai mati. Habis yang tu. Tetapi Februari nanti, mulai besok cikgu dah key in format taksiran secara online. Yang ini. Kan seterusnya macam itulah online. Kita tengok. Pelaporannya secara kita akan masuk dalam sistem pengurusan pentaksiran bersepadu. Apa yang akan guna ini adalah guru-guru yang berdaftar dengan e-operasi. E-operasi. Dan nak masuk SPPB ini kena melalui IDME. IDME. Minggu lepas saya tengok IDME dengan bahagian pengurusan maklumat, lebih kurang 60,000 lagi cikgu yang belum ada IDME tu. Tak masuk lagi. Tak update lagi dia punya ID dia. Kan? Masuk dalam sistem itu. Dalam sistem itu ada 13 modul pelaporan pentaksiran. 13. Contohnya pentaksiran prasekolah. Sekolah Kedah kan? PBD. Semua yang cikgu mengajar, dia mengajar subjek apa, kelas apa, tahun apa, akan ada dalam ini. Dia masuk dengan ID dia tu, akan ada. Ujian akhir berada dalam PBD. Ujian akhir berada dalam PBD. Maka nanti cikgu buka, tak jumpa, akan ada. Cari yang ini. Buka melalui IDME, akan jumpa SPPB. Buka SPP, akan cari PBD. Dan dalam PBD ni ada ujian akhir. Kan? Okey. Yang cikgu terlibat dengan PHSK ada. Psikometri ada. Pemulihan ada. Hafazan ada. Jacob dan sebagainya. Tapi saya nak fokus yang ini dulu. Kan? Inilah bentuk format pelaporan dalam PBD tadi. Yang ini kalau kita buka, dia pelaporannya macam ni. Pelaporan macam ni kan. Apabila kita nak lapor kepada ibu bapa macam ni. Tuan-tuan, Adli Amran bin Hashim, pelaporan pentaksiran bilik darjah. Nama semua itu tak perlu cikgu type. Nama kelas, nama murid apa dan subjek itu tak perlu cikgu type semua. Maklumat itu diimport daripada APDM. Adli ni ambil subjek apa, dia akan disenaraikan di sini. Kalau 10 lah dia akan ada. Sebab itu kena update APDN murid itu. Kan? Contoh tuan-tuan, kolom kedua, kolom ketiga adalah untuk PBD berterusan yang cikgu buat daripada bulan 9 tahun lepas sehingga bulan 1. Katakanlah bahasa Melayu, berdasarkan kerja buat cikgu di sekolah, latihan yang diberi oleh cikgu, respon murid dan sebagainya, cikgu bagi TP5. Cikgu klik TP5, tuk masuk TP5. Apabila masuk je TP5, sistem akan bagi terus penyataan apa yang dimaksudkan sebagai TP5. Cikgu tak payah type. Sistem akan display. Kan? Yang ini. Apa maksud TP5 akan tak payah type. Okey? Manakala cikgu bahasa ni, cikgu bahasa Melayu yang buat ni. Kolom yang ke ujian akhir, daripada markah yang cikgu marking, ujian akhir tu katakanlah dapat
dapat sebenarnya markah berdasarkan markah mentah. Katakanlah dapat ni, tahu apa ni? Markah kalau bahasa Melayu di sekolah rendah maksimum 50 markah. Kalau dapat maksimum 50 markah tu kira TP6 lah tu. Kan? Dia dapat 48 katalah, TP6. Masuk 48, sistem akan bagi TP6. Contoh maka sistem juga akan paparkan yang ni, deskriptor kepada TP ni. Cikgu tak masuk TP, tapi cikgu masuk markah. Okay? Maka ulasan guru mata pelajaran, cikgu tengok TP5 ni okey tak? Biasanya guru yang dia tengok akan pertimbangkan di sini lah. Biasanya kalau TP5, TP6, cikgu akan tekan di sini cemerlang. Kan, cemerlang. Akan tekan cemerlang, maka ulasan guru ni akan dibuat dalam bentuk Dropbox. Yang cuma lebih pada 10 cadangan ulasan guru akan diberi sini. Maka cikgu pilih sahaja. Pilih salah satu yang sesuai dengan murid itu, cikgu tekan, masuklah. Tak perlu type. Jika lebih daripada 10 cadangan budak cemerlang itu tak ada satu pun yang cikgu berkenan, cikgu boleh edit. Cikgu boleh edit. Cikgu kata, kamu cemerlang tapi aku menyampah lah. Boleh. 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 Tak nak masak, tapi cikgu tak buat macam tu lah. Cikgu tak buat macam tu. Cikgu berhati nurani yang baik. Kan? Boleh. Kalau katakanlah murid ni TP2, TP3 sederhana dan sebagainya, cikgu tekan sederhana, akan keluarkan cadangan ulasan untuk murid yang sederhana. Cikgu pilih, masuk. Boleh? Okey. Manakala usaha murid inilah cikgu nak tunjukkan kepada ibu bapa bahawa selama 6 bulan kita mengajar murid ini dari segi tengok usaha dia macam mana. Cikgu bagi kerja, dia buat tak tahu. Bagi kerja rumah, dia tak buat. Kan? Tak menghormati cikgu dan sebagainya. Usaha dia. Boleh cikgu bagi tinggi ke rendah dan sebagainya. Dan petunjuk tahap usaha ni, inilah rendah ni apa, sederhana ni apa, tinggi ni apa, sangat tinggi tu apa. Ini kita bagi kuasa pada cikgu. Okey. Ada murid di sini dia TP3, pentadbiran berterusan, tetapi ujian akhir dia TP6. Ada tak macam tu? Ada tak? Berani tak cikgu bagi macam tu? Jangan takut. Jangan takut. Memang ada. Kadang-kadang dia kerja rumah dia tak buat, cikgu tanya dia tak jawab, memang dapat TP3, kan? Tetapi ujian akhir dia study 2 minggu je, dia pulung betul-betul, kemudian cikgu bocorkan soalan, misalnya dapatlah TP6. Boleh berlaku tak? Boleh. Maka cadangan ini yang menjelaskan keadaan murid itu. Jangan takut. Tapi tak adalah cikgu bocorkan. Dah. Itu saja gurau je. Okey, begitu juga dengan bahasa Inggeris. Apa lagi? Sejarah, matematik, sains. Dan contoh muzik. Muzik ni KPM tak sediakan soalan. Muzik ni disediakan oleh sekolah. Ada juga untuk pentadbiran berterusan, ada juga untuk ujian akhir. Boleh? Cuma saya nak ingatkan, sistem ini disediakan kalau soalan yang dibuat oleh sekolah markah penuh mesti 100. Kena ingat markah penuh mesti 100. Cikgu, urusan saya buat ni markah penuhnya 50 je. Tak apa, dah 2. Jadi 100. Susah kan? Tetapi yang 5 subjek tu, yang KPM buat soalan tu, tak boleh lebih daripada 50. Kalau cikgu dapat 48, darat 2 jadi 96, masuk dalam sistem akan reject. Kan? Kena ikut tu, masuk. Tapi yang sekolah buat boleh sampai 100. Dan ulasan guru kelas. Dan
Pelaporan ini bila akan boleh dibagi pada ibu bapa? Terserah pada sekolah. Kita buka dah 15 hingga 10 Mac. Bila nak bagi dah siap tu, bagi. Hasrat mantan menteri dulu, kita nak ibu bapa boleh akses terus, tak payah datang sekolah. Kod ada banjir ke, ada COVID ke, dia nak juga result tu, dia akses secara online. Tetapi ibu atau bapa, terutamanya ibu lah yang beria-ria nak tengok result anak dia kan, bapa relax je. Ibu kena key in nombor MyKid atau nombor kad pengenalan anak. Ibu tak dibenarkan key in untuk sistem ini nombor kad pengenalan bapa. Kalau key in nombor kad pengenalan bapa, takut jadi kes soal yang kedua. Faham tak? Cik guna nombor suami dia, cik, akan keluar result anak yang dia tidak dapat kena pasti. Okay. Akan berlaku. Boleh kita buat macam tu, tapi anak yang tidak, perempuan yang tidak tak tahu, anak suami aku dari ibu yang mana ni? Saya cerita kat menteri gelak, bagus dia tadi. Kita buat key in MyKid je. Ataupun boleh tambah baik, kalau nak key in nombor IC suami, boleh kita pertimbangkan. Kita boleh pertimbangkan. Okey. Dan kita tak tentukan bila tarikh, terserah pada sekolah nak laporkan pada itu. Dan tuan-tuan di peringkat PPD JPN, tuan-tuan tak payah minta data ini daripada sekolah. Kita bagi kuasa kepada PPD JPN boleh tengok result sekolah ini. Tak payah pergi minta sekolah, tuan-tuan boleh tengok. Kan? Boleh tengok. Tetapi tuan-tuan tak boleh nak, sebab yang tuan-tuan boleh tengok yang dah disahkan saja. Kan, yang disahkan saja. Tuan-tuan tak boleh campur tangan. Mesti PPD Pendang, contohlah kan, PPD Pendang mesti TP3 ke atas. Tak adalah macam tu. Kan? Kita nak yang autentik sebenar daripada sekolah-sekolah. Kan? Sebab markah yang dimasukkan atau TP yang dimasukkan dalam SPPB ini yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa PBS sekolah, yang dipengerusikan oleh pengetua ataupun JPK. Okey, setakat tu ada nak tanya? Saya rasa banyak dah. Ada nak tanya tak? Tak ada lah kot, JSU semua tu. Sebab sekarang pun tahap dah level pelaksanaan dah. Kan? Ini pun tak adalah benda-benda yang Q&A pun benda-benda yang dah cerita tadi. Puan ada masalah puan? Boleh kan? Cuma tugas kita bantulah cikgu. Jangan beri tekanan kepada mereka. Kadang-kadang tuan-tuan perhatikan, saya perhatikan, yang sebelum ini, PPD sebelum ini, ada sekolah menyediakan 2 data. Satu data untuk sekolah, satu data untuk PPD. Data untuk PPD itu data yang telah di-upgrade kan. Sebab PPD nak data TP3 ke atas. Dan satu saya nak ingatkan di sini, TP1 bukan bermakna gagal, TP2 bukan bermakna lemah, TP3 bukan bermakna lulus. Kena ingat di situ. Okay? TP1 bermakna dia tahu. Kena faham, TP1 dia tahu. Ini apa? Kita dah ajar tajuk. Ini apa? Ini pen cikgu. TP1 lah. Adakah dia gagal? Tidak, dia tahu. Budak lain, ini pen cikgu, alat untuk menulis. Alat untuk tanda tangan. TP berapa tu? TP2. Susah kan? TP2 TP2 dia tahu dan faham. Faham ini bermaksud dia boleh jelaskan apa dia tahu. Pen ni dia boleh guna cikgu untuk menulis. Tengok dia tulis, semua gunakan pen. TP3 boleh aplikasikan.
Satu hari bapak dia bagi hadiah pen baru mahal, tak kat poket. Datang sekolah tengok kereta baru, rupanya kereta pengetua. Dia pun ambil pen baru tu, tanda tangan dekat pintu kereta pengetua. Agak-agak TV berapa? TV berapa? TV 6. Tidak, masih lagi TV 3. Kan? Sebab dia boleh mengaplikasikan. Tak boleh jadi TV 4 sebab tak kena pada tempatnya. Betul tak? Jangan pula dia boleh menulis tiba-tiba bagi TV 1 lah. No, dia boleh aplikasikan. Kan? Tapi dia tak dapat TV 4. Ada sekolah tuan-tuan saya pernah pergi, di sekolah dia sebelum ini banyak conteng dinding, bilik air, makuk tandas dia tak conteng. Tempat lain semua dia conteng. Jadi ada idea sekolah tu, satu blok dewan tu dia kata dicat putih. Dicat putih, dia bagi peluang kepada murid nak tulis apa pun tulis dari situ. Nak lukis apa, lukis dari situ. Ada dia kata kadang-kadang budak yang suka melukis, lukisannya cantik di situ. Kan? Ada yang suka buat pantun pun di situ. Kadang-kadang budak ni dia kata dia nak meluahkan apa tapi tak ada tempat. Jadi kita wujudkan tempat itu. Macam-macam lukisan. Jadi dengan hasil-hasil itu kadang-kadang kita boleh buat pertandingan. Bulan depan kita cat putih lagi sekali. Tempatnya benda-benda inilah yang kadang-kadang kita tak nampak. Kita duk larang conteng tu sana, cuba sediakan tempat untuk dia. Macam anak kat rumah kita juga kan, anak kita macam-macam cushion orang baru beli, bini yang baru beli tu, cuba ajar kat dia, kan? Boleh tuan-tuan. Saya rasa kalau tak ada masalah, saya rasa setakat itu sajalah, kan? Tuan-tuan agak fahamlah. Yang penting tuan-tuan jangan jadikan ujian akhir ini sebagai satu yang high stake. Anggaplah dia sebagai peperiksaan yang biasa je pernah dibuat. Dan kemungkinan kalau dia mantap dalam masa 3-4 tahun lagi, sistem ini kita bagi kat sekolah. Cikgu yang bangunkan item sendiri, kita bagi APPI. Mungkin di peringkat PPD yang tak pergi, kan? Kami di lembaga peperiksaan hanya nak menguruskan peperiksaan awam sahaja, STAM, SPM dan SPMU. Yang lain tu bagi kat sekolah lah, kita percaya kat sekolah, kan? Jangan tambahkan beban cikgu yang pelik-pelik lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Rohisan bin Muhammad atas penerangan dan makluman yang telah dibicarakan sebentar tadi. Semoga semua warga Dewan dan seluruh warga pendidikan dapat menzahirkan kecemerlangan pendidikan di negeri Kedah sekaligus menjadikan anak-anak didik kita yang baik lagi cerdik, lebih berintelektual dan berketerampilan.